Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya Farah Fauzana dalam Inspirasi Nuri. Dan kepada anda yang sedang menyaksikan kami melalui Quran Live Channel, please keep on like and share dan don't forget to subscribe. Dan pastinya kita nak sebar dan kongsikan apa yang kita akan dapat pada hari ini. Dan untuk inspirasi hari ini, saya sebenarnya sangat teruja, sangat gembira kerana dapat bersama dengan seorang peguam syariah dan juga peguam sivil yang mempunyai pengalaman hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Farah. Yes guys, one and only Datuk Seri Amni bin Embong. Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Farah macam mana? Alhamdulillah, saya teruja. 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 Teruja dari segi apa tu? Teruja sebab hari ini kita nak bercerita tentang beberapa topik yang akan memberikan inspirasi kepada rakan-rakan kita kat luar sana. Selalunya YouTube channel ni lah yang akan diorang cari jawapan kepada masalah mereka. Betul. Yes. Saya setuju. Setuju kan? Setuju. So, pernah buat benda yang sama ke? Ya, betul. Biasa saya juga. Anda juga. Guys, keep on like and share. Hari ini sebenarnya kita akan bercerita tentang perkahwinan. Alhamdulillah, tersenyum, gembira yang sedang mendengarkan topik kita hari ini tentang perkahwinan. Okey, kalau kita nak cerita tentang perkahwinan, ramai juga kat luar sana bila cerita pasal perkahwinan, seronoklah kahwin, best. Dah kahwin ke belum? Belum. Jawapan saya, sabar. Dah kahwin ke belum? Dah, saya dah kahwin. Jawapan dia pasti, sabar. So kalau kita tanya juga kat luar sana tu ramai yang, tapi yang seronok-seronok yang dah kahwin, tapi yang baru nak memulakan memasuki alam perkahwinan ni. Sometimes they need to know macam mana perkahwinan tu, prosesnya mudah ke, susah ke? Hari ni boleh tak kita kongsikan bersama? Boleh, insya-Allah. Okey. Baik, silakan Datuk Seri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi menjawab soalan Farah tadi tu, okey. Pertama sekali kita nak kena tahu apa erti kahwin tu. Yang kata seronok kahwin ni kan, apa erti kahwin? Ada yang cakap kalau aku tahulah seronok kahwin, dulu lagi kahwin. Ya, betul. Kan? Tapi sebelum nak kahwin tu kena tahu dulu kan, kahwin tu apa. Supaya perkahwinan tu satu benda yang bermanfaat pada kita. Okey, kahwin ni ulama kata satu akad, ya, satu perjanjian. Akad tu adalah perjanjian. Aqdun yatadammanu ibahatu wati'in. Yang mana dalam akad tu ada lafaz yang mengharuskan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan tadi tu kan, bilafz nikahin dengan menggunakan perkataan nikah, ataupun tazwijin ataupun menggunakan perkataan kahwin tadi kan, atau tarjamatihi ataupun apa-apa perkataan yang sama arti dengan nikah ataupun kahwin. Sebab tu kalau kita pergi majlis kahwin, juru nikah tu akan cakap aku nikahkan di kau kan, kena ada perkataan nikah tu. Ataupun kalau juru nikah yang nak mentakkidkan, nak menguatkan lagi, aku nikah dan kahwinkan di kau. Dua sekali dia guna. Dua sekali ya? Dua sekali kan. So perkataan tu mesti ada. Jadi taklah timbul isu nikah batin lah kan. Tak ada seremoni, tak ada akad nikah, tiba-tiba pergi kat satu tempat, okey kita dah kahwin contohnya kan. Ada juga ada juga dekat luar sana yang nikah kontrak pun ada. Nikah kontrak. Ni yang saya dengar lah dan saya baca yang kebanyakan nikah kontrak ni dekat luar negara. Sebab dekat luar negara nikah kontrak balik Malaysia, okey bye bye, sorry we are no more husband and wife. Ya, betul. So kadang-kadang benda tu nampak macam seronok, mudah, tetapi dia punya efek jangka masa panjang tu nanti kan. Betul. Jadi seronok tu hanya sementara saja kan. Jadi bila kita dah tahu apa erti nikah tu, kita pergi ke mana sekalipun, orang nak tipu kita, orang nak cakap kita nikah sindiket ke, nikah batin ke, kita dah boleh jawab. Sebab nikah adalah satu akad, satu perjanjian kan. Yang mana dalam perjanjian tu mengharuskan seorang lelaki dan perempuan tadi tu mengadakan hubungan kelamin dengan menggunakan perkataan nikah ataupun kahwin. Yang dihalalkan. Yang dihalalkan. Okey, so kalau kita bercerita pasal perkahwinan ni, mungkin yang dekat luar sana tu dia lambat sedikit.
Dia kata contohnya dari segi jodoh, dari segi faktor-faktor yang lain. Tapi ada pula yang semuanya telah dipermudahkan. Proses nak kahwin ni susah pula, leceh lah. Nanti wali saya pula gaduh dengan ayah saya. Macam mana saya nak kahwin, nanti ayah saya pula kata, nanti kau kahwin aku cari aku. Padahal so, I don't know, there's so many dramas in our life. Ini adalah reality. Reality, betul. So from your experience macam mana? Okey, kalau mengikut peruntukan undang-undang, bila seseorang tu nak berkahwin, dia mestilah mengisi borang, kan? Tapi sekarang ni dah simplified. Maknanya kita guna online saja. Okay. Nak tulis nota first isi borang. Secara online, sekarang ni boleh buat secara online. Bila sesuatu permohonan tu diluluskan, maka pihak-pihak bolehlah mengatur tempat perkahwinan, di mana nak berlangsung, di sebelah lelaki ke, di sebelah perempuan ke, dan kelulusan tu mesti diperolehi daripada pejabat agama. Tak boleh simply kahwin dulu baru nak dapatkan kebenaran. Ada ke orang itu? Ada yang kahwin dulu. Tolong kalau ada tolong beritahu tak boleh Jadi itulah yang kadang-kadang berlaku, kan. Jadi dia nak ambil jalan mudah, nak isi borang, nak dapatkan online, nak dapatkan kebenaran, pihak berkuasa nak pergi jumpa dengan pegawai pejabat agama, dia kata dia tak ada masa, busy, so dia kahwin dulu dengan harapan selepas itu mereka ni akan daftarkan di pejabat agama. Itu adalah satu kesalahan mengikut undang-undang, kan. Boleh dihukum, boleh didenda dan boleh dipenjarakan. Jadi kita kena elakkan. Apa yang mustahak ialah buat satu permohonan, kalau sekarang ni macam melalui online, completekan, dapatkan kebenaran, jawapan daripada pejabat agama, dah lulus, barulah boleh berurusan. Okey. Macam Farah cakap tadi tu, kadang-kadang wali tak nak bagi ni, bukan pilihan. Dia dah ada, wali ni kadang-kadang dia dah ada pilihan dia sendiri, kan. Yang perempuan ni pula mungkin dia pun ada pilihan dia, jumpa dekat college, dekat universiti masa belajar. Ayah tak suka pula, kan. Ayah nak daripada geng dia contohnya, tak nak bagi keizinan. Jadi apa yang boleh dibuat ialah perempuan tadi boleh memohon di mahkamah syariah untuk bernikah menggunakan wali hakim. Pergi ke mahkamah. Maafkan saya, maknanya kita pergi ke Jabatan Agama dululah. Mula-mula dapatkan dulu, sebab bila kita isi online tu dia akan tanya kebenaran wali tu. Mesti diperolehi terlebih dahulu. Siapa nak jadi wali apa semua, kan. Kalaulah wali enggan, bapa kandung tu enggan untuk mewalikan pernikahan, maka anak ni tadi, yang anak perempuan ni boleh pergi ke mahkamah syariah. Okey. Mohon untuk bernikah menggunakan wali hakim. Jadi daripada situlah nanti mahkamah akan membuat keputusan sama ada boleh tak boleh. Tapi kebiasaannya mahkamah akan panggil ayah tu, wali tu, mahkamah akan tanya apa alasan yang dia tak nak mewalikan perkahwinan anak dia ni. Itu kalau ayah dia datang juga ke mahkamah, kena jawab. Kalau ayah dia tak nak pula datang ke mahkamah. Kalau ayah tak datang, mungkin hakim boleh buat keputusan. Jadi ada jalan penyelesaian. Jangan ambil jalan mudah, pergi ke luar negara dan kahwin. Tanpa kebenaran wali, tanpa pengetahuan wali. Jadi itu yang banyak berlaku sekarang ni. Sebenarnya ada penyelesaian di segi undang-undang. So jangan, tak perlu panik, tak perlu susah hati, pergi ke mahkamah, mohon dengan hakim. Saya terbaca tu komen-komen kat bawah ni. Ada yang tanya juga, boleh tak bagi contoh-contoh mudah wali kalau ayah tak ada, selain daripada ayah ibu bapa kandung. Siapakah wali seterusnya? Maknanya contoh kalau katalah bapa saya tak ada, abang saya. Adik-beradik. Adik-beradik. Kalau tak ada, adik-beradik lelaki. Pak saudara. Bapak saudara belah bapa. Kalau dah cari dah tak ada ikhtiar, habis juga cari tak jumpa, baru kita ke mahkamah. Betul. Okey. So ada apa-apa lagi soalan, komen, boleh ajukan dekat bahagian komen kat bawah tu. Ataupun anda sendiri ada pengalaman, boleh kita kongsikan bersama-sama. So apa lagi yang kita dapat kongsikan tentang perjalanan perkahwinan ni? Okey, kalau bila dah kita kata kelulusan diperolehi, kita kena pastikan sesuatu perkahwinan tu mesti ada 5 rukun. Tak cukup 5 ni, tak sah nikah tu. Yang pertama ialah yang kita nak kahwin tu mestilah ada lelaki, pengantin lelaki. Pengantin lelaki. Kedua, ada pengantin perempuan.
pengantin lelaki ni pula pernah berlaku kan, ada satu kes yang lelaki ni bukan lelaki, adalah perempuan. adalah perempuan. Kan? Ini realiti. Betul, benda realiti yang berlaku. Yang masalah yang pengantin perempuan pun tak tahu yang pengantin lelaki itu adalah perempuan. Jadi yang pertama itu rukun mesti seorang lelaki. Lelaki tulen. Lelaki. Kedua, seorang wanita. Wanita ni pula nak kena pastikan dia bini orang ke, kan? Dia lari daripada suami dia ke, dia bercerai ke, kan? Dia suami meninggal ke? So nak kena pastikan. Sebab nak menentukan eddahnya. Dah suci belum, dah lepas belum, kan? Ketiga, wali pula. Wali kalau ada wali bapa, wali keluarga, tak ada masalah. Yang kalau wali menggunakan perkahwinan menggunakan wali hakim yang bagaimana? Adakah kita boleh pick and choose? Kita suka kat orang tu, kita suka kat ustaz tu, dan kita pilih ustaz jadi wali kita. Adakah itu dibolehkan? Boleh ke tak? Ada cara dia lah. Wali ni mestilah wali, kalau nak gunakan wali hakim, mesti wali yang bertauliah. Nama pun wali hakim. Kenapa nama wali hakim? Sebab hakim yang memberikan kebenaran tadi tu. Kepada wali tu. Sebab tu nama wali hakim. Ataupun kalau Farah mungkin pernah dengar, wali raja. Wali raja. Sebab raja yang memberikan tauliah. Yang delegate the power tu. Yang itu dinamakan wali raja. So samalah, raja yang melantik hakim, yang bagi tauliah sebagai hakim syar'i. Kan? Itu nama wali hakim, sebab hakim yang memberikan keizinan menggunakan wali hakim. Perkahwinan tu. Ataupun dikenali juga kalau sebelah pantai timur dipanggil wali raja. Sebab raja yang memberikan tauliah kepada hakim syar'i. Hakim syar'i yang melantik wali hakim. Banyak info terdapat jadi, selain daripada wali, kedua, dua saksi. Dua saksi mesti saksi lelaki yang Islam. Dan lafaz ijab dan kabul. Jadi kalau 5 ni tak ada, salah satu tak ada, cacat, tak sah nikah tu. Itu kita perlu ikut. Itu adalah salah satu info yang mungkin macam bila kita dengar mudahnya, tapi terbaca pula dekat bahagian bawah komen-komen itu kan, tapi saya ni nak berkahwin pula dengan bukan Islam. Macam mana pula untuk saksi di bahagian sana? Saya yang kena sediakan 2 saksi itu. Sebaik-baiknya, bila kita dah rujuk kepada pejabat agama, pejabat agama akan bagi panduan lah. Kan? Sekiranya pihak sebelah sana tak ada saksi Islam, contoh Muslim, dan mungkin kita boleh cadangkan. Dia tak semestinya yang saksi nikah tu mesti nama yang kita isi masa online tadi tu. Tak semestinya. Tak semestinya. Betul-betul. Masa majlis pernikahan tu boleh kita lantik, kita panggil 2 orang untuk jadi saksi kepada perkahwinan. Mudah sebenarnya. Kita dah pun melalui proses itu, dah merasai. Memang semua, kalau kita ikut proses ni sebenarnya kaki tangan di Jabatan Agama pun sebenarnya banyak membantu. Memudahkan proses. Cuma dengan orang kata dari nak ke tak nak je, kan? Apa lagi selalunya mungkin yang Datuk Sri sendiri pernah alami melalui your client ke permasalahan setelah berkahwin tu, yang pada awal-awal perkahwinan tu yang diorang terlupa titik beratkan? Yang pertama, mereka ni mesti ada ilmu kan, sebab ilmu tu yang boleh membimbing sesebuah rumah tangga tu. Kadang-kadang ada dia punya hidup ni ada pasang surut. Contohnya dalam keadaan COVID sekarang kan, dengan pressure, dengan masalah, jadi kita mudah buat keputusan sendiri, kan? Nafkah tak mampu kita bayar, kita ambil mudah, kan? Jadi sebenarnya ilmu tu yang mainkan peranan. Jadi kalau ada ilmu, dengan cara ilmu itulah kita boleh melayari bahtera perkahwinan tu, kan? Tak adalah timbul masalah pergaduhan dan seumpamanya. Dan ada juga kes yang mana melibatkan pergaduhan, pukul, kan? Pukul. Jadi kita kalau boleh kena elakkan unsur-unsur negatif, kan? Yang berlaku dalam rumah tangga ni. Dia sebenarnya dalam Islam ni ada penyelesaian. Kalau kita ada masalah, kita boleh rujuk kepada orang yang lebih berpengalaman, yang kita boleh rujuk pada ustaz contohnya. Masalah orang kita, orang Melayu, especially orang Melayu ni. Masalah orang kita. Sama-sama sama-sama kita berantau masalah dia. Masalah orang kita ni,
dia kata tak boleh nak bercerita masalah rumah tangga kepada pihak ketiga. Kan? Maknanya tak boleh. Jadi si isteri ni terpaksa pendam. Dia kata tak boleh, ustaz kata tak boleh ni kan, dia tengok ceramah kat TV, tak boleh nak bercerita masalah rumah tangga ni kan. Nanti membuka aib. Membuka aib. Ustaz, jadi ustaz lah dah panggil Datuk Seri ustaz. Itu memang amin insya-Allah. Jadi disebabkan itu isteri akan pendam. Pendam daripada setahun dah jadi 5 tahun. Dah 5 tahun jadi 10 tahun kan. Akhirnya dia akan meletup. Kan? Tapi meletup, sayangnya meletup di saat akhir. Maknanya dah isteri tu dah orang kata dah 50 tahun baru meletup contohnya kan. Sedangkan perkara tadi tu, isu tadi tu boleh diselesaikan di peringkat awal. Rujuk dengan orang yang ada pengalaman. Rujuk dengan ustaz yang tahu kan. Okey, sorry, maaf mengganggu Datuk Seri. So maknanya sekarang ni bila saya suka bila Datuk Seri kata kita boleh luahkan. Maknanya kita luahkan melalui saluran yang betul. Betul. Dan kita janganlah luahkan baru kahwin seminggu, 2 minggu, 2-3 bulan dah luahkan semua kat Facebook, kat kawan-kawan pula melirik. Itulah masalahnya. Itulah masalah. Yes. Sebab kita merujuk kepada Ustaz Google atau Ustaz FG. Ustaz G. Lepas tu Ustaz G. Ustaz IG. Ustaz IG. Ustaz IG. Datuk pakai dah. Tanya dulu. Ustaz mana yang awak refer? Jadi dia pun jawab Ustaz. Ya, betul Ustaz G kan. Jadi itu yang jadi makin berserabut masalah tu. Rujuk kepada orang yang pakar, yang tahu. Kan kita ada ramai kaunselor, kita ada ramai peguam syar'i yang qualified kan, yang berkelayakan, kita ada ustaz yang berkelayakan. Dan kenapa kita tak gunakan dia orang? Kenapa kita mesti rujuk kepada rujukan yang apa-apa GG ni apa semua ni kan? Okey, random question. Saya perempuan. Selalunya yang nak pergi mahkamah ni selalu raja perempuan lah. Saya tak tahu rata-rata yang saya baca. Betul ke tak? Majority. Okay. So, tadi pun sebab Datuk Seri cakapkan, of course kita ada beberapa qualified people that can listen to your problem. Okay, melalui from your experience, bagaimana apa cadangan ataupun saranan you lah? Saya ni patut jumpa the ustazah ataupun boleh jumpa ustaz-ustaz pun boleh. Sebab saya orang kata yang ustaz-ustaz ni bias. Orang kata, saya baca kat komen bawah tu. Orang kata. Dia sebenarnya mahkamah ni tak ada gender bias kan. Gender bias ni satu ciptaan saja, tak ada gender bias. Ada kes yang kadang-kadang kita buat kes, kita mewakili suami, kadang-kadang kalah juga hakim lelaki kan, kalah. So tak ada isu gender bias. Yang penting ialah bila kita pergi ke mahkamah ni ataupun kita rujuk kepada ustaz, mesti ada fact. Right. Ustazah pun mesti ada facts, jangan emosi. Jangan benda yang tak ada pun kita ada-adakan. Itu yang masalah kan. Kita yang facts, apa yang betul yang berlaku. Okey, suami saya tak bagi nafkah. Contohnya kan. Sejak bila tak bagi nafkah? Dan barulah ustaz ataupun peguam tadi tu boleh memberikan nasihat yang betul. Ini suami saya daripada kahwin hari pertama dah tak bagi nafkah. Sedangkan suami bagi nafkah. Yang hujung-hujung di masa COVID ni tak bagi nafkah. So nanti bila pula nanti pegawai tanya, so bila tak bagi nafkah ni daripada hari pertama? Tak ingat pula tarikh kahwin, tak ingat pula. So benda-benda jadi tak bersedia. Kena ada proof kan. Kahwin bila, apa yang berlaku. Ceritakan apa yang betul-betul berlaku. Kalau kahwin lari, cakap kahwin lari. Senang. So ingat kawan-kawan, sebenarnya ada, bila kita cerita pasal perkahwinan ni, ada banyak cerita tentang perkahwinan. Sama ada perkahwinan itu kalau kita nak yang manis-manis lah. Jadi dia kalau jenis yang macam kita nak kahwin ni, jom lari, di mana? Golok. Susah pula nanti akan datang. Okey, kalau perasan tadi the whole story yang saya dapat juga daripada Datuk Seri sendiri, yang penting adalah ilmu. Ya, betul. Yes. Ilmu. Lepas tu kita ada beberapa minit je lagi ni Datuk Seri. Okay. Apa yang Datuk Seri nak kongsikan last dekat kawan-kawan kita dekat luar sana tu, tentang perkahwinan that they should know? Okey, yang paling penting ialah kita perlu rujuk kepada peruntukan undang-undang dan juga peraturan yang telah digariskan oleh pihak berkuasa, terutamanya pihak berkuasa agama negeri kan. Kalau kita rasa ada masalah dari segi contohnya macam tadi untuk dapatkan kebenaran daripada wali, ada saluran dia kan, ataupun kita rasa bahawa kita syak ada sebelah pengantin lelaki ni macam ada something yang dia orang cuba hide ke apa kan. Jadi kita kena selesaikan dulu. Jangan terus melatah, bergaduh, belum apa-apa dah bergaduh kan. Proses pengenalan, ta'aruf
antara pihak-pihak tu biarlah orang kata telus kan, jangan disembunyikan. Jangan sembunyikan Jangan apa-apa. sembunyikan. Ya. Dan yang paling akhir, Farah bila lagi? Yang paling akhirnya telus terang lah. Gitu. Anda dekat Datuk Sri, AKA Ustaz, doakanlah yang terbaik ya. InsyaAllah. Saya pasti ramai yang tengah menyuntik kekal untuk saya. Tapi yang ramai kat luar sana yang pasti sedang berusaha untuk menuju ke jalan itu sebagai Allah permudahkan. InsyaAllah. Tapi dalam kata lain, bila kita cerita perkahwinan ni memang sebenarnya tak cukup masa ni. Kalau boleh satu hari suntuk kita nak bercerita. Tapi kalau anda ingin mengetahui dengan lebih lagi tentang topik hari ini, in fact you guys can also contact straight to Datuk Sri melalui syarikat guamalnya, macam mana nak contact. Ramai ni yang excited ni kan. Kita cerita pasal perkahwinan yang mas seronok. Tapi lebih seronok lagi kan Datuk Sri, kalau dah kahwin tu tiba-tiba knock buka pintu. Ya, siapa tu? Saya isteri abang. Isteri abang? Isteri abang yang mana ni? Kita isteri abang. Pernah ke? Ada tak Datuk Sri? Ada kes yang berlaku. Jangan cerita sekarang. Jangan cerita lagi. Biar dia orang bersama-sama dengan kita untuk episod seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. So guys, untuk episod seterusnya tu pasal apa pula? So korang kena like and share, subscribe to our channel, Quran Live Channel. Dan sekarang ini pastinya anda menyaksikan Inspirasi Nuri bersama dengan saya Farzana. Dan hari ini tetamu kita Datuk Sri Amli bin Ambo. Thank you so much. Welcome Farah. Terima kasih. See you in next episode.